Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah tahun 4 untuk PDPR kali ini. Masih lagi kita dalam unit 7 Kerajaan Melayu Awal, ya, sambungan daripada minggu lepas. Okey, apa yang murid akan pelajari dan dapat pada minggu ini ada 3 perkara dalam standard pembelajaran, iaitu 4.13 menjelaskan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Jadi sebelum ini kita dah tahu lokasi dalam Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu yang ada di sekitar negara Indonesia, Singapura, Malaysia sendiri, negara kita, dan juga negara Thailand dan Vietnam, kan. Okey, 4.15 menerangkan kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik. Nanti cikgu jelaskan apa yang dimaksudkan hubungan diplomatik ni. Okey, 4.17 menerangkan kepentingan sumbangan Kerajaan Melayu Awal terhadap ekonomi negara. Dia berkait dengan ekonomi, pekerjaan, sumber ekonomi negara Kerajaan Melayu Awal pada masa tersebutlah. Okey. Sebelum tu cikgu nak jelaskan dulu apa dia keistimewaan Kerajaan Melayu Awal ni. Kalau dulu kita tahu lokasi dia banyak ada di negara kita, Tanah Melayu, dan juga di negara-negara ASEAN, negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Okey, keistimewaan Kerajaan Melayu yang pertama, sebenarnya dia terlindung daripada angin monsun. Sebelum ni kita dah lihat peta, kan, peta ada laut-laut tertentu, di sini terlindung daripada angin monsun, tidak terdedah terus, tak macam negara Jepun. Jepun dia terdedah terus sebab dia menghadap Laut Cina Selatan yang besar. Walaupun kita ada negeri-negeri yang menghadap Laut Cina Selatan, tetapi masih lagi terlindung, tak sepenuhnya. Okey, yang kedua, ia juga tempat persinggahan negara China dan India. Dulu pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Melayu Awal ini dia tertubuhnya di kawasan hampir dengan pesisir pantai, dan ada pelabuhan-pelabuhan yang dibina untuk persinggahan kapal-kapal daripada negara luar, termasuklah kerajaan yang terbesar waktu itu ialah kerajaan negara China dan India. Okey, lalu penting pedagang. So pastilah kalau kerajaan itu tertubuh hampir dibina di kawasan pesisir pantai, dia laluan berhampiran dengan pedagang, kapal-kapal. Yang ketiga, pusat perkembangan agama. Kalau sebelum ini cikgu ada beritahu, monumen seperti candi-candi ini sebenarnya merujuk kepada keagamaan pada waktu itu. Jadi candi-candi yang cikgu sebutkan dalam mata pelajaran yang lepas, candi batu pahat dan sebagainya, itu ada merujuk kepada keagamaan yang dianuti, contohnya agama Hindu dan agama Buddha. Tapi perubahan itu berlaku sehingga termasuklah agama-agama daripada agama Islam sendiri, bila ada kunjungan daripada saudagar-saudagar daripada luar, terutama daripada Arab, daripada China. Sebab kerajaan China sendiri pun dia lebih awal, kerajaan yang awal, rakyat dia menganut agama Islam di dunia ni, antara yang terawal. Jadi pedagang-pedagang inilah yang menyebabkan perkembangan agama-agama di Kerajaan Melayu Awal. Okey, seterusnya, Selat Melaka merupakan selat terpanjang di dunia. Kenapa dia terpanjang? Sebab dia adalah selat yang digunakan sebagai pelabuhan ataupun laluan kapal-kapal dagang untuk singgah ke pelabuhan-pelabuhan. Kalau dulu popular lah Selat Melaka ni. Okey, dan Selat Melaka juga merupakan dalam dan tenang. Dia merupakan laut yang dalam dan tenang. Tak ada ombak besar sebab dia antara pulau-pulau. Okey. Seterusnya, hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal. Apa itu hubungan diplomatik? Di sini kalau murid dapat lihat, hubungan diplomatik itu bermaksud hubungan dengan perantaraan ataupun perwakilan diplomat, yang dipanggil perwakilan diplomat. Contohnya, setiap negara itu dia ada orang ataupun orang kepercayaan yang dilantik oleh sultan untuk dia pergi ke negara lain membawa risalah ataupun perkabaran. Kalau dulu punya perkabaran contohnya daripada Melaka,
daripada Majapahit pergi ke Temasek, dibawa perkabaran apa. Jadi perwakilan ini akan bawa titah sultan tersebut dan dia akan bacakan apa dia nak, apa tujuan dia datang. Itu dipanggil diplomat antara negara-negara di dunia. Antara kerajaan Melawai yang terlibat dengan hubungan diplomatik ini adalah Kedah Tua, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Ya. Dan kuasa besar zaman kerajaan Melayu awal ialah kerajaan India dan China. Jadi mereka ini selalu menjalinkan hubungan diplomatik ni dengan kerajaan China dan India, kerana pada zaman tersebut, zaman kerajaan Melayu awal ini, kerajaan China dan India adalah kerajaan yang kuat dan terbesar. Okey, aspek utama yang mempengaruhi hubungan diplomatik kerajaan Melayu awal dengan kuasa besar adalah untuk apa? Yang pertama, untuk mengembangkan ekonomi dan hasil negara. Jadi setiap negara tu ada hasil dia. Kalau dulu dengan rempah, hasil pertanian ni, jadi dia nak majukan, dia nak ekspor. Sekarang ni macam ada ekspor, import-ekspor ni dulu dah ada lah. Cuma cara dulu mungkin lambat sikit lah sebab dia menggunakan kapal laut. Sekarang ada guna kapal terbang, masuk dalam kargo kapal terbang tu, dia ekspor barang keluar negara. Dan boleh memajukan negara lah. Bila ramai yang beli. Okey, yang kedua untuk tujuan keselamatan. Jadi bila kita ada hubungan dengan, terutamanya dengan kerajaan-kerajaan yang besar dan kuat ini seperti India dan China dahulunya, kalau sekarang ni banyaklah dipanggil negara veto, contohnya Amerika Syarikat, China, India, Rusia sekarang ni. Tapi dulu negara-negara yang mempunyai kuasa besar yang berhampiran dengan kerajaan Melayu awal ini adalah China dan India. Okey, tujuan keselamatan. Jadi kalau kita ada hubungan baik dengan negara-negara besar ini, mereka boleh turut serta bekerjasama dengan kita kalau ada ancaman-ancaman daripada musuh. Contohnya Lanong nak serang ataupun negara lain nak serang, kita boleh dapat bantuan dan mereka membantu kita untuk melawan musuh-musuh tersebut. Itu dari segi keselamatan. Yang ketiga, untuk mengeratkan hubungan sosial. Hubungan sosial ni hubungan komunikasi kita lah. Jadi kita kenal, tambah persahabatan, dan mereka juga turut serta dalam aktiviti ataupun boleh berkunjung ke negara kita dan kita sama berkunjung ke negara mereka. Tiada masalah, tiada sekatan. Okey, yang keempat, meningkatkan lagi kemakmuran negara. Sudah pastilah kalau keselamatan terjaga, ada hubungan sosial, jadi meningkatkan kemakmuran negara. Dan yang kelima, hubungan politik. Politik ini tertubuhnya kerajaan. Setiap kerajaan tu ada ketua-ketuanya. Macam sekarang lah Perdana Menteri, Menteri dan sebagainya. Jadi hubungan politik ini wujud bila adanya pengiktirafan sebagai kerajaan oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Contohnya India ada iktiraf negara kita ataupun kerajaan awal pada masa itu sebagai sebuah kerajaan yang tertubuh di tanah Melayu. Contoh. Jadi itu pengiktirafan penting. Dan juga dia juga mengeratkan lagi persahabatan dan hubungan melalui kekeluargaan melalui perkahwinan. Jadi dulu pun dah berlaku kahwin campur. Kahwin campur ni maksudnya murid kita ada hubungan dengan negara luar, mereka datang sini, mereka menetap sini dan berkahwin dengan rakyat sini. Sebab itulah kalau tengok di Malaysia ni macam-macam ada, macam-macam bangsa ada. Dan bangsa yang kahwin campur ni banyak. India kahwin dengan Melayu, Melayu kahwin Cina. Perkara ini telah wujudnya pada zaman kerajaan Melayu awal ni lagi lah, pada dahulu lagi. Okey, seterusnya murid, aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal berkaitan laut ini. Sebab dulu banyak kerajaan Melayu awal ni tertubuh hampir dengan kawasan sungai, kawasan pesisir laut, pesisir pantai. Jadi apa aktiviti ekonomi ni? Ekonomi ni apa yang dilaksanakan? Melibatkan tu. Okey, yang pertama perdagangan, perikanan, pelabuhan. Diwujudkan pelabuhan ni. Jadi bila ada pelabuhan, dia tak sama macam sekarang. Kalau dulu bila ada pelabuhan ni, maksudnya kapal itu sampai dekat pelabuhan, mereka turunkan barang. Di situ juga mereka berniaga lah, berjual belilah. Mereka tak ada, dulu mana ada kilang, ada apa nak bawa. Jadi mereka, bila kawasan pelabuhan ni sebenarnya sibuk lah dengan aktiviti jual beli, macam-macam perniagaan ada di kawasan tersebut. Ada industri membaiki kapal lah. Dulu pun dah wujud baiki kapal kawasan pelabuhan ni. Kalau kapal rosak, dia nak balik semula negara dia, tak boleh. Jadi ada pekerja-pekerja ataupun kemahiran yang mereka yang boleh membaiki kapal dan tempat pemunggahan barang. Ini aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal melibatkan
yang tertubuhnya di pinggir di pesisiran pantai ataupun di kawasan berhampiran dengan laut. Okey, ini antara kerajaan-kerajaan Melayu awal yang kita lihat dahulu. Cikgu dah terangkan lokasi, cuma di sini kita nak fokus kepada ekonomi dia. Okey, kalau dahulu kerajaan Kedah Tua, kerajaan Kedah Tua ni dia terletak di Lembah Bujang, Gunung Jerai ni hampir dengan kawasan dia lah. Dan di sebenarnya panduan utama pedagang, saudagar-saudagar. Mereka nak pergi ke Lembah Bujang, mereka tengok Gunung Jerai tu, dia tahu, dia tuju kat situ. Dulu tak ada peta, tak ada kompas kan, tak ada Google Map, jadi dia tengok gunung, Gunung Jerai sebagai panduan. Jadi di kawasan ekonomi utama di kawasan ini, di kerajaan Kedah Tua ini ialah mereka mengeluarkan padi. Mereka tanam padi sejak dulu dah ada padi. Okey, kerajaan Ganggar Negara ni di mana ni? Di negeri Perak. Meliputi Bersuas dan Sungai Dinding di Perak. Terkenal juga dengan kawasan padi sebab dia berhampiran dengan sungai. Ada punca air. Okey, kerajaan Berwas. Berwas wujud dia berhampiran dengan kerajaan Ganggar Negara tadi. Dia negeri Perak juga. Ni perniagaan dia apa? Dia oleh kerana di sini sendiri pun wujudnya nama kerajaan Berwas ni atas nama pokok Berwas. Ni sumber dia. Dia juga terkenal dengan penanaman padi. Kerajaan Temasek, itu kerajaan Singapura kalau dulu. Terletak di berhampiran dengan muara Sungai Singapura, terkenal dengan pelabuhan dan perikanan. Dia ada pelabuhan Okey, kerajaan Cihtu. Ni di mana? Di sungai, berhampiran dengan Sungai Kelantan. Ataupun disebut Tanah Merah seperti yang kita dah belajar pada minggu yang sebelumnya, mempunyai hubungan erat dengan China dan kerajaan ini juga menjalinkan ekonomi mereka ialah antaranya penanaman padi dan juga perikanan. Okey, kerajaan San Tubong, ini lain sikit. Walaupun dia tertubuh di hampir berhampiran Sungai Sarawak, tetapi ekonomi mereka jalankan pada waktu itu ialah pelombongan biji besi. Dah ada biji besi. Jadi di sanalah wujudnya biji besi. Besi ni dulu digunakan untuk apa? Pakaian untuk perang, buat senjata dan sebagainya lah. Jadi biji besi. Walaupun kerajaan ni kerajaan yang kecil, di antara yang terawal tertubuhnya pada abad ke-7 Masihi, tetapi mereka terkenal dengan pelombongan biji besi, perniagaan ataupun sumber ekonomi mereka. Kemudian okey, kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Okey, apa kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal ni? Okey, ni secara rumusannya lah. Cikgu bagi di sini ada beberapa negara kerajaan iaitu Kedah Tua, Temasek, Ganggar Negara, Berwas, San Tubong dan Cihtu. Yang nyatakan tadi sebagai rumusan. Kebanyakan mereka menjalankan penanaman padi, pelabuhan, penanaman padi, kebanyakan pelombongan biji besi di Sungai San Tubong dan juga perikanan. Jadi mana yang kerajaannya terbina berhampiran dengan sungai, berhampiran dengan laut, sudah pasti perikanan itu adalah selain daripada penanaman padi. Okey, sekarang kita nak bincang, cikgu nak terangkan, jelaskan lagi perkaitan kepentingan kerajaan Melayu awal ni kepada sosial ekonomi negara pada masa kini. Kenapa dulu kita belajar sejarah ni, cerita tentang sejarah kerajaan yang dulu, apa kepentingan dia? Terutamanya dari segi ekonomi. Ekonomi orang dulu, kalau orang dulu lagi dah mula menanam padi, sekarang pun ada tak yang tanam padi? Masih ada. Tapi dari segi peralatan yang diguna, kaedah yang penanamannya mungkin berubah. Tapi hasilnya sama. Tetap juga padi, yang awak makan tu beras tu daripada padi, jadi tetap sama. Dari segi sosial pula, perhubungan antara mereka, adakah sama dulu dengan sekarang? Cara mereka berhubung, cara mereka berurusan, cara mereka berniaga dan sebagainya. Jadi kita lihat Okey, kepada yang pertama, kesan kewujudan kerajaan Melayu awal kepada ekonomi negara masa kini. Ada kesan tak? Okey, yang pertama, cikgu ambil beberapa sahaja, mungkin banyak lagi. Yang pertama, dia boleh mengukuhkan semangat patriotisme. Apa tu patriotisme? Patriotisme itu semangat kekitaan, semangat bahawa kita ini sangat cintakan negara kita. Kalau sebut negara Malaysia, orang hina negara kita, kita tak suka, orang bakar bendera kita, kita rasa marah, kita sangat
Antara cara semangat mengukuhkan semangat patriotisme ni apa dia? Kita selalu buat di sekolah. Pada waktu pimpinan apa dia? Bila kita menyanyikan lagu negaraku, lagu negeri bangsa Johor. Itu menunjukkan semangat patriotisme. Kita tabik hormat pada bendera Malaysia. Ada bendera, itu semangat patriotisme. Sayangkan negara kita, itu semangat patriotisme, ya. Okey, yang kedua, membentuk rakyat atau masyarakat yang bersifat inovatif dan kreatif. Kreatif dan inovatif. Maksudnya kalau dulu orang tanam padi, mungkin dia gunakan binatang, kerbau ke sebagainya. Sekarang dah ada mesin dan sebagainya. Dia berubah. Bila berubah itu sebenarnya kreativiti kita lah. Sehingga ada mesin yang menggerakkan, menggemburkan tanah. Cara kita nak proses padi itu berubah daripada dulu sampai sekarang. Itu kreativiti dan inovatif masyarakat daripada dulu hingga sekarang. Itu kesan dia. Yang seterusnya, ketiga, dapat melahirkan warga negara yang matang dan berdaya saing. Jadi kita ni sekarang bersaing di peringkat global ataupun dunia ni. Jadi kita tak akan rasa rendah diri. Kalau orang negara lain hebat, kita pun hebat. Kalau orang negara lain tahu tentang perkara-perkara tertentu, tentang perniagaan, kita pun berjaya dalam perniagaan. Itu maksudnya matang dan juga berdaya saing. Dan yang seterusnya dapat mengukuhkan hubungan di kalangan rakyat dan masyarakat. Ini pentinglah perpaduan antara kaum, terutama di negara kita. Rupanya dulu negara kita ni asalnya mungkin bangsanya bangsa tertentu saja, mungkin bangsa Melayu. Bila datangnya kuasa besar tadi, pedagang-pedagang datang ke negara kita daripada China, daripada Arab, daripada negara-negara luar, daripada India. Akhirnya mereka datang negara kita, berniaga, dan membantu menaikkan ekonomi negara kita. Jadi akhirnya kita hidup berbilang kaum, berbilang bangsa dengan harmoni. Tak ada masalah, tak gaduh-gaduh. Itu tujuannya, mengukuhkan hubungan. Sebab kita nak jaga sama-sama negara kita supaya tidak, yang penting tidak dijajah lagi. Kita pernah dijajah dahulu, lama. Sehingga tahun 1957 barulah kita merdeka. Sehingga kini jagalah keharmonian negara kita. Okey, kepentingan menjaga pesisir pantai. Ini ada beberapa kepentingan. Sebab kita negara-negara, kerajaan-kerajaan awal dahulu wujudnya, terbinanya berhampiran pesisir pantai. Jadi kita kena tahu apa kepentingan kita kena jaga pesisir pantai ni. Yang awak tahu sekarang, kawasan pantai ni cantik, tempat pelancongan, tempat mandi-manda. Tapi kenapa pentingnya kita menjaga? Yang pertama, untuk menjamin kesihatan manusia. Sebab pastilah kalau kawasan pantai terkotor, akhirnya dia menyebabkan air daripada laut ni dia bergerak ke sungai. Dia masuk ke muara terus ke dalam sungai. Dan air sungai ni pun digunakan kita untuk keperluan harian sekarang ni. Air ada kerajaan negeri-negeri, contohnya negeri Pahang, air sungai ni dibeli sehingga dibeli oleh negeri lain seperti Selangor. Jadi kalau kata laut itu tercemar, dia akan menjejaskan juga air sungai. Mengekalkan flora dan fauna. Flora dan fauna ini adalah tumbuhan, haiwan dan tumbuhan. Menjadi tarikan pelancong, sudah pastilah. Pelancong bila pantai cantik, ada kemudahan, ada itu dijaga dengan baik, pelancong suka datang negara kita. Tapi waktu ini tak boleh datang lah, COVID tapi sebelum-sebelum ni banyak pelancong daripada luar sangat gembira bila datang Malaysia, bila mereka duduk pergi ke kawasan pantai, contohnya di pulau-pulau, Pulau Tioman dan sebagainya, mereka seronok sebab kawasan itu cantik dan terjaga. Okey. Dan yang terakhir, membekalkan udara yang segar. Sudah pastilah bila kawasan cantik, udara pun bersih. Okey, ini antara perkara lain lah, anugerah Tuhan kepada laut ni patut dijaga. Sebenarnya bila ada kawasan laut ni, dahulu wujudnya pelabuhan. Pelabuhan ni sangat penting. Kalau kita sekarang, kita ada berapa pelabuhan dekat Johor ni? Ada 2 pelabuhan penting. Pelabuhan Tanjung Langsat, Pelabuhan Johor dekat Pasir Gudang ni. Jadi penting. Di situlah mana kapal-kapal besar daripada negara luar hantar barang-barang ke negara kita untuk kegunaan, untuk kilang-kilang di sini. Akhirnya dia memberi sumber, meningkatkan sumber ekonomi negara kita dengan apa? Wujudnya sumber pekerjaan. Ada kilang, adalah pekerja. Jadi penting pelabuhan ni. Memberi manfaat kepada kerajaan, betul. Pasti memberi manfaat. Laluan kapal-kapal pedagang menjadi kampung nelayan. Di sini juga bila dah ada pelabuhan dulunya,
wujudnya kampung-kampung, penempatan awal, zaman Melayu awal itu dah wujud, yang menjadi punca ekonomi. Okey, kepentingan menjaga kemakmuran negara pula. Ada 4 perkara cikgu bagi di sini. Yang pertama, macam cikgu cakap tadi, kita mesti menanam sifat patriotisme. Sayangkan negara, cintakan negara. Jadi menunjukkan rasa cinta akan negara. Bersyukur kita duduk negara yang aman dan makmur, tak ada kekacauan, tak ada pergaduhan, tak ada perang sana sini. Okay, bebas untuk melakukan aktiviti. Ya bebas. Sekarang ni kita tak bebas lah sebab ada COVID. Sebab kita nak bersama-sama dengan kerajaan, menyahut keseluruhan kerajaan untuk memberterus, mengurangkan kes COVID ni. Jadi kita sama-sama duduk rumah lah, tapi sebenarnya kita bebas. Tak ada sekatan. Kita boleh pergi ke mana saja. Selagi tempat itu bukan tempat yang persendirian ataupun tempat orang yang memerlukan keizinan kita masuk. Mengelakkan peperangan. Ini sangat pentinglah, tak berlaku peperangan di negara kita. Dan kita sebuah negara yang makmur, negara yang aman, sentosa, walaupun hidup berbilang kaum. Okey, sebagai penutup, seperti biasa, cikgu akan memberi tugasan. Ada 3 tugasan PBD untuk tajuk ni. Dah minggu ni tajuk yang terakhir lah untuk rakaman PDPR ni. Cikgu harap murid-murid dah jelas apa yang cikgu terangkan tadi. Ada 3 tugasan daripada surat 59, buku sukses ni. Yang pertama, murid-murid kena lengkapkan rajah mengikut dengan maklumat yang betul. Okey. Di sini dia sebut hubungan diplomatik. 1, kerajaan Melayu awal yang terlibat. Kerajaan apa? Dia nak 3. Kerajaan kuasa besar pada masa itu. Apa kerajaan kuasa besar masa itu? Saya ada sebutkan tadi. Aspek yang mempengaruhi hubungan diplomatik. Apa dia sebab hubungan diplomatik ni diwujudkan? Kerana apa? Untuk apa? Okay, yang kedua, ada gambar. Ini gambar yang diilustrasikan, digambarkan tentang suasana pada zaman kerajaan Melayu awal dahululah. Kerajaan yang digunakan gajah ni lah. Jadi dia buat apa ni? Hantar utusan. Inilah diplomat lah. Maksudnya utusan ni adalah diplomat yang dia akan membacakan utusan daripada sultan mereka lah kepada kerajaan lain. Contohnya nak pergi ke China. Dulu kisah kalau ikut baca sejarah, Hang Tuah pernah dihantar ke negeri China untuk untuk menjalinkan eratkan hubungan antara negeri Melaka dan negara China. Dululah pernah kalau baca sejarah. Jadi Hang Tuah itu dikira sebagai diplomat. Okey. Apakah faktor yang membawa terjalinnya hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu awal dengan kerajaan luar? Contoh diberitahu untuk pengiktirafan. Lagi apa? Cikgu dah sebut tadi, untuk keselamatan, untuk politik dan sebagainya. Jadi kamu selesaikan tugasan ini sehingga nombor 6 ni. Okey, satu lagi muka surat 561, lengkapkan kerajaan awal dengan kesan wujudnya kerajaan Melayu awal kepada ekonominya. Tadi cikgu dah sebut kesan. Jadi kamu pun lengkapkan kesan. Apa kesan dia? Contoh dari sini, menjadi asas kepada kemajuan ekonomi negara. Apa lagi kesan? Wujudnya kerajaan Melayu awal kepada ekonomi negara kita. Okay, semua tugasan ni kamu dah siap. Boleh tunjuk pada saya, kena hantar. Sebab sebagai bukti, kamu mengikuti kelas PDPR. Baru ni pun cikgu, guru kelas ada minta maklumat siapa yang tak pernah mengikuti kelas PDPR. Jadi kalau kamu tak hantar tugasan itu, hantar pada WhatsApp saya pun tak apa. Kalau tak boleh muat naik dalam Google Classroom, yang penting tugasan kamu buat menunjukkan kamu telah hadir kelas PDPR cikgu, sama ada secara Google Meet ataupun rakaman seperti ini. Jadi itu saja untuk pembelajaran kali ini. Jadi kita boleh berjumpa lagi pada minggu depan lah, minggu seterusnya. Cikgu harap kamu terus berada di rumah, jaga kesihatan, elakkan berada di tempat, melakukan atau berada di tempat yang berisiko. Semoga COVID ini dapat ditamatkan dengan segera dan kamu boleh hadir bersekolah seperti biasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye-bye. Kita berjumpa lagi pada minggu